Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasaru wa walah, amma ba'. Daripada Sayyidina An-Nu'man bin Al-Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb, ala wahya al-qalb. Rawahul Bukhari. Maksudnya, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka jasad tersebut akan menjadi baik, dan sebaliknya apabila dia buruk, maka jasad tersebut akan menjadi buruk. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah al-qalbu, yakni hati. Tuan-tuan sidang pendengar, penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan tazkiyatun nafsi, bulan penyucian jiwa. Setelah lebih 20 hari tuan-tuan kita duduk dalam bulan Ramadan, sedar-sedar tak sedar, kabar-kabar tak kabar, hari ini hari yang ke-22. Kita telah berada di fasa yang terakhir di bulan Ramadan, fasa itqu minan nar. Sepatutnya kita mendapat kebebasan daripada api neraka. Namun di sana kita kena muhasabah balik diri kita. Sepanjang lebih 20 hari kita berada bulan Ramadan ni, apa pandangan terhadap diri kita sendiri? Jangan duk gaduh nilai orang lain, kerana itulah antara penyakit yang cukup berbahaya di saat ini, di zaman ini, di waktu ini. Jadi bandingkan kita tuan-tuan dengan alim ulama, dengan orang lebih warak. Jangan kita banding dengan orang yang kita kata setara dengan kita, orang lebih rendah pada kita. Barulah dengan cara demikian kita dapat meningkatkan keupayaan hati kita. Bagaimana? Kita banding, kita tengok amalan orang-orang soleh. Baru suruh lemahnya, kurangnya aku. Kalau banding dengan orang setara yang kita, orang apa pada kita gak, suruh agak semacam, suruh bangga semacam lah, suruh lebih semacam. Na'udzubillah. Antara kita kata tipu daya halus yang syaitan tinggalkan untuk kita bulan Ramadan. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, kasihnya Allah Ta'ala masih lagi beri kesempatan kepada kita untuk berada di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Malam ni malam 23, malam ganjil. Maka Dewan ganjil ni kemudian 10 akhir ni kita digalakkan untuk mencari Lailatul Qadar. Maka kita menumpukan, antaranya kita tumpu pada malam-malam ganjil. Maka kita syukur Allah Ta'ala beri lagi kesempatan pada kita untuk berada di akhir 10 akhir Ramadan ini. Kita masih ada masa lagi untuk rebut peluang, untuk nak bersih jiwa kita, untuk bersih hati kita, untuk nak sucikan hati kita. Kerana itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, yang mana hasil la'allakum tattaqun, hasil keberjayaan luluhnya seseorang itu daripada madrasah Ramadan ni tuan-tuan, apabila dia mendapat mencapai takwa dari diri dia tuan-tuan. Jadi kegagalan menyucikan hati bererti kegagalan dalam mencapai matlamat tarbiyah dari Ramadan. Matlamat kita masuk madrasah Ramadan, mendidik, mentarbiah diri kita. Akibat kita gagal menyucikan hati kita, maka gagal. Na'udzubillah. Pembersihan jiwa dan hati ialah usaha untuk menjauhi dari melakukan dosa dan sifat-sifat yang tercela yang mengotori jiwa. Dalam masa yang sama, kita berusaha untuk mengembangkan sifat-sifat yang terpuji, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Sifat yang terpuji comel dah, namun diridai Allah itu besar lagi tuan-tuan. Sebab apa? Apabila kita buat perkara baik, kena dengan sasaran dia, kena dengan ray dia, ikut syariatnya, sesuai dengan kita tak agamanya, maka perkara inilah yang mendapat redha Allah. Kalau ikut baik, banyak benda baik. Kalau ikut kepala otak manusia, sebab itulah baik buruk ni tuan-tuan terletak pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halal haram adalah hak milik Allah Taala, baik buruk juga lagu tu. Baik buruk kita bukan kita nilai tadi kita, baik buruk kita
kita ikut nilaian sebagaimana ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama kita, agama Islam, tuan-tuan. Dia kalulah baik buruk tu letak atas manusia, tuan-tuan. Nescaya hancurlah dunia ni. Kalau kita tanya propok bank, kita tanya baik buruk ke tak propok bank ni? Kalau tanya kita kata buruk lah, jahat lah. Kalau tanya dia, bagi dia molek baru. Apa? Propok bank aku boleh pitih, boleh beli go to go ni, nampak? Tuan-tuan, kehancuran pasti akan hadir dari seorang itu dalam keadaan dia sabar ke apa ni, dia sedar ke tak sedar. Kalulah dia letak kebaikan dia atas aku nilai, atas logik aku. Sedangkan benda ni bukan ikut logik kita, tuan-tuan. Baik. Jadi perkara ini, sifat-sifat baik ini kita kena lakukan dengan cara dan usul berterusan, serta kena mujahadah, kena gigih untuk kita nak baik pulih jiwa kita. Daripada jiwa kita kata serabut kepada jiwa yang lebih baik, maka kena ada mujahadah, usaha situ. Dia bukanlah proses yang mudah, kena ingat situ. Kerana sebab apa? Kalau benda ni mudah, jauh belakang pok kita ni 22 hari ni jauh dah lah. Tapi dalam keadaan proses ni ada tentangan-tentangan, sama ada tentangan daripada luar dan tentangan daripada dalam kita sendiri, tuan-tuan. Jadi sebut apa ni penentang dalamnya, tak ada orang lain dah. Apa dia? Iaitu nafsu kita. Keinginan yang sentiasa mendorong kita nak suruh buat jahat. Sebab itulah kalau kita di era nafsu, kita suka seronok buat jahat. Suka, sekong dengan kita. Nak buat baik, menung dulu. Dia berat, kena paksa. Nampak? Nafsu manusia ni, pesing dia tak boleh suruh-suruh, tak boleh kena arah. Tak boleh nak setuk angin, tak boleh. Dan tak boleh juga diperintahkan, biar apa pekerjaan hak kita suruh buat tu mudah sangat lah. Baik, jauh, comel, molek, tapi tak. Jadi nafsu manusia ni sanggup melakukan perkara yang susah, walaupun apa ni perkara itu tak comel, asal benda dia suka, geng selalu. Nampak? Tu nafsu manusia. Adapun tentangan penentang luaran kita pula ialah tentangan daripada syaitan yang sentiasa menghasut manusia dari melakukan perkara yang baik. Itu adalah tugasnya dari dulu lagi. Sejak dia diturunkan Allah Ta'ala daripada langit, maka itulah janjinya dengan Allah, nak merosakkan anak-anak Adam. Inilah adalah syaitan ini adalah makhluk yang paling kreatif, yang boleh melakukan pelbagai cara untuk memperdayakan manusia sesuai dengan keadaan manusia itu sendiri. Syaitan dia tahu, tuan-tuan, dia bukan ada secara lah untuk munah manusia. Dia tengok level manusia ni kelah mana. Hatta Nabi Adam AS berjaya diperdaya oleh syaitan. Apatah lagi kita ni, tuan-tuan, anak cucu Nabi Adam, melainkan mereka mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sekali lagi yang menegaskan Ramadan ni merupakan tempat yang peluang Allah Ta'ala kepada kita untuk nak beri kekuatan pada iman kita dan melemahkan nafsu kita. Jadi baki lagi, tuan-tuan, kurang 8 hari ni kita kena sentiasa muhasabah. Jangan dok lok. Tapi dok lok gak 20 hari hok berlalu, lebih kurang tu juga akan berlalu 10 hari akan datang. Seolah-olah Ramadan kali ni tak suruh gapo-gapo. Memang semua kecek apa ni beza apa sebab PKP ke? Tak suruh mana, tak ada zuk mana. Ni sebab apa? Sebab kita apa tak boleh nak main masjid dan sebagainya. Ni hari ni alhamdulillah dibenarkan buat solat Jumaat. Walaupun tuan-tuan kau dapat orang di Kelantan, paling kurang tuan-tuan kena ingat sini syiar, alhamdulillah kita boleh melaksanakan mereka syiar Islam. InsyaAllah tuan-tuan dengan asbab doa kita, Allah Ta'ala akan kita kata mengangkat wabak ni. InsyaAllah tak ada lama mengedepan. Ni ramah sikit boleh. Kita pakai doa insya-Allah. Jadi macam-macam, tuan-tuan. Apabila kita tak yakin dengan apa ni, alim ulama kita dan sebagainya, maka mula kita bertanyakan diri kita yang jahil ni dan keluarlah jawapan-jawapan yang jahil. Bakponya kita kata, pak orang jah negeri lain ramai. Orang kalau pak orang ni bakpo awal-awal PKP itu tak buat macam-macam. Apa ni persoalan yang timbul memang nafsu gak, dia pisah nak cari salah hok sekong. Kalau belum ni kita dengan masjid ni bukan dekat sangat pun ni. Tapi tiba bila ada point nak serang ni, ada selalu kita waktu soalan. Nauzubillah. Sedangkan bulan Ramadan ni, keluar kita taruh tu, aku ambil. Kita niat mula insya-Allah Taala tidak akan sia-siakan ni apa ni amalan kita walau sikit pun.
Tuan-tuan rindu ke masjid, tak ada tinggal Jumaat, Allah Ta'ala tak akan sia-siakan pahala tuan-tuan. Ni, hak jadi rugi ke apa dia? Kita dok kutuk waktu, kita kutuk ni, tak hanya dok kutuk alim ulama waktu buat fatwa. Ni, suruh kita bisa lagi na'udzubillah min zalik. Ni minta ambo berlindung dan kita doakan semua ni pakat berlindung jangan terjebak dengan perkara demikian. Baik tuan-tuan. Selain itu bila sebut mengenai penentang luar ini, siapa dia selain pada syaitan? Iaitu tarikan perhiasan dunia yang sentiasa nak pikat hati manusia untuk suruh pergi ke dunia. Tu pesing ni. Pesing dunia ni duk tarik manusia. Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahawa manusia itu dihiaskan dengan semua keinginan yang terdiri daripada wanita, anak pinak, harta kekayaan yang banyak, kenderaan yang hebat, ternakan dan ladang. Memang manusia mudah terpikat dengan material yang nampak di depan matanya, sedangkan dia selalu lupa dan alpa dengan realiti yang pasti dia akan hadapi di akhirat nanti. Itu pesing manusia tuan-tuan. Kita sedang Ramadan depan mata pun tak khabar. Ni, Allah Ta'ala tawarkan kita kata agak satu orang ni, masa satu kita tak harta depan mata ni, tak khabar. Ni, tapi kalau tengok orang lain, kena kutuk, tu jadi kita pun tak menyambung, lidah fitnah, lidah kutuk. Jadi kita kena sedih. Ni, bitok. Kita sedih apa ni? Kalaulah benda tu berlaku diri kita, kita minta muhasabah. Berlaku atas sahabat-sahabat kita, kita cuba tegur. Sebab apa kita bimbang Ramadan yang berlalu pada tahun ni berlalu begitu saja. Kalau ingat dulu masuk Ramadan orang beringat, tak boleh kecek lagu tu. Apa? Puasa, tak boleh kecek lagu ni, beringat weh. Orang beringat berlaku tapi hari ni seolah mulut tak kecek sebab apa duk naik berlaku kat media sosial. Kan yang anggap tak kecek padahal serupa tu lidah. Na'udzubillah. Sebab itulah antara tanda akhir zaman kata Rasulullah iaitu makin majunya alat tulis. Pena ni makin moden. Dulu kat nak boleh nulis payah. Lepas tu tubik lah kita kata ping. Celup lakwak dengan bulu dan sebagainya. Lepas tu tubik ping, tubik kalat. Macam-macam. Lalu ni kat naik pun kohon lama, kohon mudah. Kohon lama, kohon mudah. Ni kita kata kat mulut ni tidak ada mulut ni soal suara percakapan duduk di hujung jari belakang. Jadi kalau kita tidak beringat bab tu tuan-tuan, maka kita kata apa ni pena yang lebih tajam pada lidah tulisan ni. Lagi takut-takut kalau kita tulis tu benda yang tidak sesuai dengan syariat, maka dosa tu bertimbul atas kita. Orang lain pakai dok share, pakai dok pula dok like, dok react dan sebagainya. Maka rugilah kita dalam bulan Ramadan. Nauzubillah. Baik tuan-tuan, orang yang bersih jiwa dan hatinya ialah orang yang sentiasa rasa bersalah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang sentiasa mengharapkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Sebab itulah bila mau tanya Tok Gurang buat lagu mana cara kita nak mari hadir nak kita dok istighfar. Bila kita salah kita istighfar, tiap kali pas mayat istighfar. Tapi kadang-kadang istighfar kita ni hanya sebut mulut saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim. Tak serga satu tak imam sebut etek. Ataupun sekadar syarat lepas mayat. Patutlah kata tu hamba, setiap kali kita lafazkan istighfar, kita buat mari dalam hadir dalam hati kita di kita ni segala kesalahan yang kita buat kita sebut sebelum tu. Barulah kita minta apa dengan Allah Ta'ala tu kita rasa bersalah. Kalau tidak ada minta khabar situ seolah minta istighfar buat syarat saja. Na'udzubillah. Patutlah sekali kali kita istighfar, astaghfirullahalazim, bila-bila ingat Allah banyaknya salah aku. Barulah hati jadi tenang, jiwa jadi lembut, bersih jiwa tuan-tuan. Tapi kalau kalau hati kerah, dia tak akan rasa sikit abuk dia bersalah. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah alim ulama tasawuf ajar kita selepas istighfar kali pertama maka beristighfarlah untuk kali kedua. Sebab apa? Istighfar kali pertama tu untuk Allah Ta'ala ampun dosa kita. Istighfar kali kedua tu minta Allah Ta'ala ampun dosa kita atas lambatnya kita istighfar kali pertama tak diminta ampun pada Allah SWT. Na'udzubillah. Baik tuan-tuan yang mulia, adapun orang yang kotor jiwa dan hatinya, dia tak kisah dengan dosa, tak seru pun dengan dosa, waktu lagi malang. Na'udzubillah. Hak dia buat tu dosa, penyambung fitnah, penyambung kita kata membuat menimbulkan fitnah dan menyebabkan mendorong orang lain juga turut serta dalam buat perkara tak comel. Na'udzubillah. Maka orang lagu ni dia boleh dibahagikan kepada 4 tahap. 4 tahap tu orang hak berdosa ni. Na'udzubillah. Kita minta tak ada berlaku dalam 4 ni. Apa dia? Yang pertama, orang hak pesing rasa bersalah dengan dosa. Yang kedua, pesing rasa biasa dengan dosa. Yang ketiga, pesing rasa seronok dengan dosa. Dan yang keempat, jadi pembela kepada dosa. 4 tahap
orang yang kita kata kotor jiwanya. Baik, yang pertama kita pergi sosok. Golongan orang yang rasa bersalah dengan dosa. Ni adalah hati orang yang beriman. Kita harap kita duduk kelas ni tuan-tuan. Sebab apa? Bila dia buat dosa, hati rasa resah, gelisah, tak sedap. Sebab apa? Sebab berlawan dengan fitrah. Tak sedap. Tak kena ni dosa ni. Nampak? Hatinya akan dia rasa bersalah. Jiwanya resah, gelisah sebab menentang fitrah. Fitrah itu suci. Jadi fitrah semula jadi manusia ni bersih. Sewaktu di alam roh lagi, mula-mula dilahirkan atas muka bumi ni bersih. Islam, suci, murni tuan-tuan. Jadi apabila fitrah ini dicemari, dikotori, dinodai, maka manusia seolah menentang hati dia sendiri. Dapat ni jiwa beriman, mari tak sedap, maka dia derah-derah bersihkan hati dia. Tahap yang kedua, iaitu rasa biasa dengan dosa. Hak ni kelah orang fasik. Kita bimbang tuan-tuan. Bimbang bila kita daripada kelas beriman tadi, tiba-tiba turun tahap kita jadi kelas orang fasik. Islam lagi, beriman lagi kononnya, tapi fasik, rasa biasa dengan dosa. Iaitu dia ni buat dosa besar, lepas tu duk kekal pula dosa kecil. Apabila sudah terbiasa, maka tiada lagi rasa bersalah dari diri. Duk biasa buat semua kan dia. Maka kalih. Ni, dosa besar ni banyak tuan-tuan. Tak ada tikap zina. Ada orang ketagih minum kita kata benda yang memabukkan, arak kau, tuak masa kau, ketu kau, ikutlah dia. Tapi ketagih dosa ni, bak lain juga batu. Dia batu dia Allah. Ada orang ketagih, maka dosa. Nauzubillah. Ada juga orang yang kita kata bak lain juga semaya ben okey. Tapi kalau dia bak contoh media sosial gak fitnah lah, dok kecil lah. Kau tu pula. Nauzubillah dia. Dia buat dosa besar dan dia rasa biasa, tak ada apa-apa. Biasa orang yang pakat buat. Nauzubillah. Tu bukan kita kata apa lesen untuk kita terus kekalkan dalam perkara tersebut. Nauzubillah. Dan yang ketiga, orang yang ketiga ialah rasa seronok dengan dosa. Ni tahap orang fasik, dia pergi kat bahaya. Pergi kat bahaya dah ni. Pada tahap ini, diri manusia tu sendiri sentiasa intai peluang dan ruang untuk buat dosa. Ada peluang peng buat selalu. Rasa ketagih dia dengan maksiat, rasa giat dia dengan kemungkaran, maka mula menghantui hati. Racun dosa akan bertukar jadi nikmat, tak rasa lagi bersalah. Udah ketagih buat tu besok tu. Lama-lama kat buat tu kali tak suara satu. Ni tahap berat ni. Rasa seronok dengan dosa. Tadi biasa dengan dosa, ni seronok dah. Ni. Dan yang keempat tuan-tuan, tahap yang paling berat, jadi pembela kepada dosa. Inilah hati orang munafik yang sepatutnya dia ni menentang dosa, tapi sebaliknya jadi pembela kepada dosa. Keseronokan dosa itu menyebabkan pelakunya menjadi pembela dan pejuang tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita disuruh untuk memperjuangkan apa yang agama kita perjuangkan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjuangkan, iaitu hanya ada satu. Apa dia? Perjuangan Islam. Apabila tidak ada perjuangan Islam dari seorang, maka tidak ada lagi perjuangan dalam diri dia. Tak ada, sebab manusia ni hanya ada satu perjuangan, kita Islam, iaitu perjuangan Islam. Tiba-tiba dia jadi pejuang, pembela kepada dosa. Maksud dosa benda yang bertentangan dengan agama kita. Dia buat sesuatu yang rasa baik, tapi sedangkan yang dia buat tu bertentangan dengan cara agama kita, maka jadi pembela pula dengan benda tersebut. Nauzubillah. Itu kena beringat tuan-tuan. Tak tahu kita pakat belajar, pakat beringat. Salah sebab kita ni manusia yang terdedah pada dosa, tidak maksum. Maka kita sentiasa open diri kita untuk belajar. Untuk belajar. Jangan rasa mari agah dan sebagainya. Allahu Akbar. Baik tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hati ini adalah suatu yang sangat berperanan dalam kehidupan jiwa manusia. Kerana hati yang bersih akan melahirkan jiwa yang bersih, dan hati yang bersih juga akan menyebabkan kita selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, akan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya hati yang kotor akan mempengaruhi jiwa untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik dan selalu melanggar aturan yang telah digaris pandukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Situ duduk. Kalau kita ni duk biasa langgar, Allah Taala ayat lagu ni kita nak langgar, maka ketahuilah hati kita ni ada something wrong. Jiwa yang kotor adalah
jiwa yang liar dari perintah Allah. Punca dia mana? Mari daripada penyakit mazmumah, penyakit tercela, riak, agah, hasad dengki, dengki kat orang, pemarah, jangan nak hajar, pendendam, tamak haraba dan sebagainya. Biasa orang tamak kita cukup je musim ni, musim Covid lagi tu orang pakat bantu dan sebagainya kan dia. Bantu kau sebelah. Kita cukup atau dia tapi deki atau sedap. Ada sebab deki kita pemula buat cerita macam-macam. Nauzubillah. Benda ni kita kena beringat tu. Tak kira lah kita ni kelas mana, kapo ko orang bandar ko orang kita kata ngaji kodok ko, kena beringat. Kena sentiasa rasa syukur dalam diri. Kalau main dengan khandok tak lesak tak habis khandok manusia ni. Apabila kita tengok orang lain senang, kita rasa susah nak attack, tidak rezeki kita tiga tu kita pemula kata pula tu kata yang fitnah dan sebagainya. Kita tak puas hati, kita nyedak hati kita, maka kita fitnah orang tersebut. Tak mari macam-macam lah. Kita ni gini, sedekah kita kalau cek pergi mari cukup makan minum je. Tu antara panggil manusia yang biasa kita jumpa di musim ni tuan-tuan. Menyebabkan orang dah akad musim Covid tu tak khabar Ramadan ni nak habis dah. Nauzubillah. Baik. Begitu juga perkara ni tuan-tuan lahir daripada kecintaan yang sangat mendalam kepada kehidupan dunia. Sedangkan kecintaan sebenar hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang rosak ni sebab apa? Sebab khandaq dunia tu lebih lagi membanding khandaq kepada cinta pada Allah taala. Peluang 20 hari ni adalah peluang untuk meraih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak kelih hak tu. Dok nampak hak dunia ni lagi. Maka tak leh lah. Dia tak akan boleh duduk sekali benda comel dengan benda tak comel ni. Sebagaimana orang yang timpa sakit, tak erak, tak terdaya, tak semangat buat gapo-gapo, begitu juga orang yang sakit jiwa dia. Dia tak akan mampu buat kebaikan. Nampak? Jiwa lemah, tak akan mampu buat kebaikan. Sebaliknya mereka ini lebih terdorong untuk buat perkara-perkara yang tak comel dan berdosa. Suka buat benda lagu tu. Jadi orang yang jiwa kotor ni akan sentiasa resah, gelisah disebabkan perbuatan dan kesalahan yang dia duk buat. Jadi tuan-tuan, kalau kita cek saintis barat ni hari ni, pakat duk berlumba-lumba buat kajian. Macam-macam kajian. Benih tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya. Kalau kaji pasal benih tumbuhan pula, benih tu jaga molek. Sebab apa? Dengan asbab kaji benih tumbuhan yang molek, semua molek, jaga molek, maka akan menghasilkan tumbuhan yang molek. Bila tumbuh-tumbuhan tu jaga molek, maka kita katakan hasilnya cukup lumayan. Jadi kalau kita cek balik nak reliknya, kenapa benih tamadun iaitu manusia kita tak buat lagu tu tuan-tuan. Maka kita tuan-tuan, kita kalau lelaki selaku ayah, perempuan selaku ibu, kita didiklah anak kita ni dalam jagaan keimanan dan takwa. Kerana dari benih inilah akan lahirnya kita kata tamadun ummah, insya-Allah tamadun yang benar-benar ikut sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena sentiasa muhasabah diri kita dalam fasa akhir bulan Ramadan ini. Sama ada kita berada pada tahap yang terbaik ataupun kurang baik. Kerana dengan cara ini kita dapat meningkatkan lagi kerohanian kita, kemampuan kerohanian kita. Orang yang baik, orang yang jiwanya dan hatinya baik, mereka akan bercakap perkara baik dan mereka akan bertindak dengan cara yang terbaik sebagaimana yang Allah Ta'ala suka. Tu orang baik tuan-tuan. Adapun orang yang tak comel ni, dia akan bertindak ikut hawa nafsu. Dia bertindak ikut selera diri. Dia tak cara benda ni Allah Ta'ala suka ke tak. Na'udzubillah min zalik. Ni tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang mulia. Itulah Nabi SAW ada bersabda, Rubba sa'imin laysa lahu min siyamih illa al-ju'u wa rubba qa'im laysa lahu min qiyamih illa as-sahar. Tu hadis yang nak kita pakat muhasabah. Yang bermaksud, ramai mana orang yang puasa tapi tak boleh gapo satu pun daripada puasa dia kecuali lapar dan dahaga. Dan ramai mana orang yang berqiyam, buat tarawih, bangun qiyam mulai pula tapi tak boleh gapo-gapo kecuali jaga malam saja, letih saja. Nauzubillah. Sebab apa? Sebab ni antaranya niat dia tak di tuan-tuan. Nauzubillah min zalik. Baik, sebab itulah saya menyeru pada tuan-tuan semua dari diri hamba yang ini agar kita memperbanyakkan amalan membaca Al-Quran, banyakkan bersedekah,
Ambil peluang. Banyakkan berqiyamul lail. Sentiasalah berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Semua benda ni kena jadi rutin amalan kita. Kaki bukan bulan Ramadan saja. Cuma bulan Ramadan ni kita gandakan. Betul Tok Guru sebut baca Quran. Tapi kita boleh bila aku ngadak Quran, ngadak Facebook, ngadak WhatsApp mana banyak. Agak-agak kalau patut hari ni 22 hari ni, 22 juzuk lah kalau ambil sejuzuk sehari. Cek pergi mari tak ada habis kenapa? Sebab kita tak kalut benda lain padahal PKP ada hak boleh kerja atau boleh kerja peluang tu lebih lagi sepatutnya. Nah, tarawih pun atas kita, hak mana tak pergi masjid ada rumah atas kita. Peluang tu lebih lagi sepatutnya ni. Nampak? Jadi kita ambillah peluang yang masih berbaki ni tuan-tuan untuk kita cek balik diri kita. Bila kita bicara mengenai tazkiyatun nafsi, amalan penyucian jiwa ni, kita kena perbanyakkan berzikir pada Allah SWT. Zikir hak mana paling afdal tuan-tuan? Zikir paling afdal ni ngaji Quran. Jadi batulah kita digalakkan baca Quran banyak-banyak dalam bulan Ramadan. Waktu mana hak paling afdal kita baca Quran? Dalam sembahyang. Batulah ni dalam sembahyang kita galak baca Quran panjang-panjang. Sembahyang mana sembahyang mana hak paling afdal? Sembahyang sunat tengah malam tu, qiyamul lail. Batulah tuan-tuan bangun tengah malam, buka Quran, baca panjang-panjang. Masya-Allah Allah ikut tuan-tuan ni. Kalau jadi makmum takmir tu lainlah kena nero ke makmum. Jadi kita baca dalam sembahyang atau afdalnya baca Quran, antara benda yang zikir yang paling afdal kita amalkan di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan amal kita tuan-tuan, maka kita boleh bertawassul dengannya. Supaya Allah Ta'ala akad wabak Covid yang menjadi fitnah terhadap kita semua. Sebab mana Amos sebut di awal PKP, di awal Ramadan dan tazkirah, kita bimbing tuan-tuan, Covid ni jadi fitnah tadi kita rasa selesa dengan apa yang kita duduk dalam ni. Selesa, masjid tak payah pergi, tarawih pun atas aku nak buat rajin malas dan sebagainya. Takut selesa, mari selesa lagu tu. Habis Covid, badak biasa kan, masjid pun lalu saja lagu tu. Nampak tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kan, kita Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita di akhir-akhir bulan Ramadan ni. Mengingat kata-kata kita petik kata-kata mutiara kata almarhum tuan guru. Tapak kaki kita ni kalau dah keras, pijak paku duri pun tak terasa sebab tumit tebal. Tapi kalau tapak kaki lembut, jirit duri sikit pun darah dah. Jadi satu daripada azab Allah kepada manusia ialah dikeraskan hati perut. Hasilnya mungkin dia boleh terima pelbagai ilmu, tapi tidak akan dapat terima hidayah. Sebabnya ialah hatinya telah dikeraskan, dikunci, dicop teri. Sebagaimana kita letak surat di sampul, apabila sampul surat itu dicop untuk dihantar, tidak boleh lagi dibuka untuk dikeluarkan isinya atau dimasukkan bahan lain untuk tambah isinya. Demikianlah hati kita bila dicop, hidayah dari Allah tidak akan dapat lagi masuk. Auzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan yang muliakan Allah Taala, saya lagi hamba berpesan pada tuan-tuan, terutama diri hamba, marilah kita mengambil dan mengejar peluang yang berbaki dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima puasa kita, segala ibadah kita dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah fa insya-Allah. Dan juga tuan-tuan, hamba nak bagi tahu tuan-tuan, sebab goliknya ramai orang kalau akhir ni dia waktu maha. Dalam Ramadan yang ada banyak waktu maha, antaranya waktu 10 akhir di waktu maha. Waktu maha ni lah waktu yang orang tak berapa nak rebut. Kita jadi kohol letih, kita jadi kohol macam-macam. Ngah PKP lagi, ngah poso lagi. Banyak raya pada hari raya, memang tak boleh raya tapi mikir juga benda-benda lagu tu. Dia jadi kohol letih. Sebab apa? Sebab benda ni, waktu itulah dia jadi kohol maha. Sebab benda tak ramai orang nak rebut ni benar kohol maha. Jadi kita ambil peluang yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, jaga molek. Antaranya apa dia? Bayar zakat, zakat fitrah, zakat harta, zakat nego, zakat padi, musim padi ni. Maka jangan sekali tuan-tuan lalai dan alpa. Kalau kaunter, memang hari ni masjid banyak dah buka kaunter. Boleh kata semua masjid buka kaunter belakang dah kalau 10 hari ni. Kalau masjid pada Pak Ahmad Setiga mula 9.30 sampai 12.30. InsyaAllah sehari dua lagi kita buka alik petai pula. Kalau masjid Ibrahim start pagi sampai petai ikut waktu pejabat tuan-tuan. Jadi boleh pergi bayar zakat fitrah. Kita sesawawa takut-takut teringat hak membimbing lagu ni tuan-tuan. Kenalah kita kata bayar terus tu sekat kita kata kepak je air ngelah
puasa, malam tu gagal cari tok email, sudah. Tok email tak ada dah sejik. Habis email tak ada. Lepas tu mulalah kita buat alasan zakat, kita melalaikan diri kita sendiri. Jadi selesai awal insya-Allah. Lepas tu insya-Allah Allah SWT akan memberkati diri kita insya-Allah. Maka apa yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan, kekurangan, silap tutur bicara, ambo menyusun berjari, menyusun memohon kemaafan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan segala yang kita bicarakan pada petang ini boleh memberi manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها عن الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم